menulis puisi, saya juga menulis cerpen. Apakah yang kita maksudkan dengan cerpen? Biasanya orang akan mengatakan cerita pendek. Maksudnya di sini ada cerita. Walaupun cerpen itu cerita, bagi saya yang penting bagi sebuah cerpen bukanlah ceritanya, tetapi isu-isu yang dibawa oleh seorang penulis cerpen untuk sama-sama dipikirkan oleh pembaca. Jadi sebagai sebuah karya sastra, ia mengandungi pemikiran dan perasaan. Baiklah, saya nak menarik perhatian kepada sebuah cerpen saya yang disiarkan di dalam antologi ataupun kumpulan cerpen menjelang pemilihan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita lihat cerpen yang saya beri judul Pujangga Negara. Apakah yang saya ceritakan? Mula-mula ceritanya. Ceritanya ialah tentang Awang Budiman, seorang yang bernama Awang Budiman. Dia ni sangat berminat atau sangat berminat di dalam menulis puisi. Awang Budiman. Dia pun cita-cita dia ialah untuk menjadi pujangga negara. Di dalam negerinya itu ada satu anugerah, anugerah tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang pandai berpuisi, dipanggil pujangga negara. Dan Awang ini sangat inginlah untuk menjadi pujangga negara. Jadi dipendekkan cerita, Awang telah mencapai cita-citanya dan dia telah diangkat dalam satu istiadat, dibawa ke istana dan diangkat menjadi pujangga negara itu. Apa terjadi setelah dia menjadi pujangga negara? Dia dapati kehidupannya tidaklah seperti yang diidam-idamkannya. Apa yang menyebabkan dia merasa begitu ialah baiklah, saya ceritalah keadaannya itu. Sejak kecil lagi dia menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang pemuisi dan dia terus mencipta tanpa jemu. Puisi-puisi itu dibacakan kepada datuknya. Datuknya pula sering memuji ungkapan-ungkapannya yang indah. Kemudian dia membaca puisi-puisinya di majlis-majlis pembacaan puisi. Orang-orang yang mendengar itu termasuklah orang-orang penting, turut memuji ungkapannya. Jadi ini sebelum dia menjadi pujangga negara, inilah yang diusahakannya, iaitu pergi ke mana-mana untuk membaca puisi. Okey, akhirnya Awang Budiman ni sampai juga ke puncak kejayaannya. Dia telah dilantik sebagai pujangga negara. Dia pun membawa ayah dan ibunya tinggal di rumahnya yang besar. Sebagai seorang pujangga negara, antara hadiah yang diberikan ialah mereka dapat tinggal di rumah besar di dalam kawasan istana. Tetapi apa yang saya katakan tadi, Awang ini setelah dia tinggal di rumah besar dan dia bergaul dengan orang-orang besar, dia tidak gembira. Kerana apa? Dia mesti mencipta mengikut kehendak dalam negeri itu. Dia tak boleh mencipta sesuatu yang melanggar yang melanggar undang-undang negeri, peraturan-peraturan negeri, dan dia merasa kebebasannya telah disekat. Kemudian satu lagi, Awang ini dia
dia melihat bahawa banyak sekatan-sekatan setelah dia menjadi penjaga negara. Dan satu lagi yang dia marah dan yang menyebabkan dia murung ialah perangai pembesar-pembesar negeri itu yang suka datang kepada dia, hendak memberi dia rasuah memberi dia wang untuk dia menceritakan, masukkan aku di dalam cerita engkau ni, aku seorang baik begitu itu. Datuk Menteri apa semua, Datuk Bendahara ke, dia selalu datang untuk menceritakan untuk supaya awang ni memuji mereka. Jadi awang pun melihat beberapa salah laku pembesar-pembesar ni, dan begitu juga hingga ke pemerintahnya yang tertinggi. Satu daripadanya ialah dia kata, oleh sebab negeri kita ini aman dan damai, ramailah pedagang-pedagang luar yang mahu mencari kekayaan di sini. Mereka menghadap maharaja dan pembesar-pembesar, meminta izin mendirikan kedai-kedai yang besar. Mereka meminta izin untuk membuka ladang. Maharaja dan pembesar tidak keberatan memberikan izin kepada pedagang-pedagang yang telah datang tu, kerana pedagang-pedagang ini telah memberikan beruncang-uncang emas kepada mereka. Nah sekarang dia kata kepada Tok dia, Tok lihat maharaja sanggup meminta rakyat menyerahkan tanah mereka kepada kerajaan untuk diberikan kepada pedagang-pedagang itu. Lama-kelamaan negeri ini akan terjual kepada orang asing. Maharaja dan pembesar-pembesar itulah yang menjual negeri ini. Dan saya, awang ni kata, saya diminta pula bersyair tentang mengapa rakyat wajar menyerahkan tanah mereka kepada maharaja. Dan dia kata, dulu saya bebas, dia kata kat Tok dia, mencipta seperti apa yang saya fikirkan. Tetapi sekarang saya tidak dapat berfikir sebagai seorang insan. Saya merupakan salah seorang anggota pemerintah. Dia dah masuk di dalam pemerintahan itu, di dalam sistem sebagai orang besar, dia tak boleh lagi mengeluarkan fikirannya sendiri. Saya mestilah sama dan selaras dengan kehendak pemerintah. Bagi saya ini boleh membunuh semangat saya untuk berkarya. Saya beroleh kemewahan, tetapi saya telah kehilangan sesuatu yang amat saya hargai dalam hidup, iaitu nikmat mencipta. Dan dia rasa tidak nikmat lagi untuk mencipta. Dan dia merasa semakin susah dan dia tidak dapat berbuat sebagaimana yang diidamkannya. Dia selain daripada pedagang-pedagang yang datang nak mengambil minta tanah daripada raja itu, dia lihat sendiri bagaimana dia katalah ni contohnya, satu ketika mereka pergi berperang dan mereka dapat rampasan yang banyak, harta, wang emas dan sebagainya, dan dia kalau 10 tempayan, dia katakan 5 tempayan itu diberikan kepada maharaja, 5 tempayan emas tu, dan 4 tempayan lagi dia kata dikongsilah dibahagikan antara pembesar-pembesar, memberikan sesama mereka sendiri. Dan dia kata hanya 1 tempayan tu masuk ke dalam perbendaharaan negeri, dia kata. Itu pun saya lihat
Bukan semua masuk dalam perbandahan negeri untuk kebajikan rakyat. Diambil pula oleh pegawai-pegawai itu, ya, disonglap lah. Ketirisan lah dalam harta negara ini. Dan sebab itulah Wang merasa dia tidak lagi bebas untuk berkarya, dia tak seronok lagi. Jadi isu apa yang saya nak bawa ialah bagaimana terdapatnya ketirisan, ya, di dalam kekayaan negara yang kita cakap-cakap sekarang ni. Dan saya tak dapat nak cerita dengan terus terang, saya pun mengarang sebuah karangan yang saya beri nama Pujangga Negara. Merupakan sebuah cerpen yang telah terbit pada suatu masa dulu, dan inilah bukunya, ya, menjelang pemilihan. Baiklah, itulah saja. Terima kasih kepada semua.